Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat semua. Kembali kita ke video automlmanda.ws ini. Kita sambung pelajaran cara membina website ini. Dan pelajaran kali ini adalah cara membina logo, banner atau header anda sendiri. Dalam buat website, kena tahu design, tahu nak buat banner sendiri, tahu nak buat logo sendiri. Okay. Dan website yang cantik biasanya mempunyai desain yang cantik. Kalau kita nak buat website, tiap kali kita nak nak bubuh design ke, nak bubuh logo ataupun header, terpaksa nak upah orang, itu sangat tak kena. Okey, tak sesuai lah. Memang lambat kerja kita. Jadi nak buat banner atau header ni yang cantik, tentulah kebanyakannya datang daripada Photoshop. Dan Photoshop ni sesuatu yang agak rumit nak belajar. Okey, jadi paling tak ada pun, kalau kita tak tahu nak guna Photoshop, paling kurang kita ada teknik untuk buat header sendiri yang cepat dan ringkas serta menarik. Mesti kena ada. Kalau tidak, website kita plain sangatlah, tak ada apa gambar, tak ada apa yang menariknya. Okey, hanya perkataan je, tak ada design, tak ada gambar, susah sikit. Alright. Kalau kita asyik ambil gambar orang dalam internet, sampai bila kita nak ada gambar kita sendiri? Jadi ilmu nak buat design ini wajib untuk anda pelajari. At least kena ada cara ringkas. Siapa yang dah ada ilmu Photoshop, itu satu kelebihan untuk anda. Okey, di sini saya nak tunjukkan satu cara. Photoshop kita akan belajar kemudian, di bab kemudian, bab akan datang. Okey, tapi peringkat awal ni anda kena tahu satu teknik macam mana nak buat header tadi. Saya akan tunjukkan. Saya banyak menggunakan Paint. Okey, Microsoft Paint, sebab semua komputer ada Microsoft Paint. Dan saya gunakan Microsoft PowerPoint. Jadi dua-dua software ni boleh dikatakan semua komputer adalah. Okey, Microsoft Office, bawah dia tu ada Microsoft PowerPoint. Jadi kita gunakan dua ni. Dan satu lagi teknik tambahan, kalau saya suruh print screen, PRTSC ni, maksudnya anda kena tekan print screen. Print screen ni ada dia button dia. Saya carikan button ni dekat keyboard. Dekat keyboard anda tu ada. Kalau ini contoh keyboard anda. Okey, ni ada tulis PRTSC ni. Kalau saya kata print screen, apa yang rakan-rakan kena buat adalah tekan ni sekali. Tapi biasanya print screen ni duduk dekat atas. Okey, dekat atas. Dan kalau tulisan print screen tu dalam kotak, maksudnya anda kena tekan function. Dekat bawah sini biasa ada function. Kalau print screen tu warna biru, function sini ada warna biru. Kalau saya kata tekan print screen, anda tekan function, tekan print screen. Tapi kebiasaannya print screen ni dia warna putih je, duduk ke atas ni. Okey, kalau saya kata tekan print screen, rakan-rakan tekan je sekali. Itu saja yang perlu saya beritahu. Okey, print screen ni tugas dia snap foto apa yang ada pada screen. Dia akan snap foto, dia akan rakamkan apa-apa yang berada di screen. Okey, dengan ilmu PowerPoint, tambah sikit ilmu Paint, dengan tambah sikit ilmu print screen, okey, saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat image design yang ringkas tetapi masih dikira menarik. Saya ambil contoh satu ya. Okey, katalah saya sekarang ini sedang membuat satu website mengenai interior designer lah katakan. So saya cari di dalam Google Image dahulu di interior design. Okey, saya ada dapat beberapa gambar di sini. Okey, saya nak cantumkan dua gambar. Saya nak ambil gambar ni satu, open link in the new tab. Dan yang kedua gambar inilah katakan, open link in the new tab juga. Okey, ini gambar pertama saya nak ambil. Apa saya buat? Bila saya dah buka gambar ni, kalau besar dia rakan-rakan rasa okey, boleh terus tekan print screen.
boleh terus tekan print screen. Kalau rasa di gambar dia masih kecil, nak full size image, boleh klik dekat full size image ni, bagi besar sikit. Okey. Kalau inilah gambar yang saya nak, saya tekan print screen. Bila saya dah tekan, memang dia tak ada apa-apa perubahan kalau saya tekan print screen. Tapi bila dah saya tekan print screen tu, saya pergi kepada Paint. Buka Microsoft Paint. Kalau tak jumpa, cari dekat Start, All Program, Accessory. Dalam tu ada Paint. Okey. Saya dah lekatkan di bawah ni. Ini Microsoft Paint. Bila saya dah buka saja, apabila saya tekan print screen tadi dekat gambar yang tadi, bila saya pergi Paint, saya tekan Ctrl V. Ctrl V, yang ini saya boleh adjust dah. Dan saya nak ambil sebahagian saja daripada gambar ini. Saya kena potong. Saya pergi select. Saya potong sebahagian dulu. Sebahagian ni saya nak katakan. Lepas tu, saya dah select kawasan dia. Ini select ya. Saya Ctrl X. Maksudnya saya dah potong. Saya pergi dekat PowerPoint. Buka PowerPoint. Bila dah terbuka PowerPoint, saya Ctrl V. Ctrl X tu potong, Ctrl C tu copy, Ctrl V tu paste. Itu adalah singkatan ya. Itu adalah basic yang paling asas apabila kita belajar tentang komputer. Alright, yang itu saya takkan sentuh. Kalau siapa yang tak faham, sila cari sendiri apa itu Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl A. Okey. Itu adalah kegunaan keyboard. Ini design yang pertama. Saya kembali kepada image yang kedua. Image ini, saya nak ambil image ini. Saya tengok saya boleh bagi besar juga. Okey. Bila saya dah buka ni, saya boleh tekan print screen. Apabila dah tangkap gambar print screen dekat internet, dekat web browser ni, contoh saya pakai Mozilla, saya terus pergi kepada Paint. Biarkan yang ini, saya terus Ctrl V, tampal, tarik ni, klik dekat select. Saya boleh pilih gambar yang lain pula. Saya boleh potong ni. Apabila dah potong, saya tekan Ctrl X pun boleh, Ctrl C pun boleh, Ctrl X. Lepas tu saya pergi dekat PowerPoint, saya Ctrl V, saya tampal. See, saya dah ada dua gambar. Saya boleh adjust lah. Kalau saya nak yang ini besar pun boleh. Okey. Kata ini dua gambar saja. Saya nak, dan saya nak letakkan perkataan. Contoh dia, saya nak letakkan interior designer. Okey, saya pilih kotak sini ya. Ini dekat PowerPoint ya. Atas ni ada kotak. Buat kotak dulu. Saya boleh type sini interior design. Tulisan ni saya boleh bagi besar. Shape dia no fill, tak ada apa-apa. Tulisan dia mungkin saya nak letak kuning. Shape dia no shade, no outline. Saya nak letakkan sebelah kiri, contoh dia. Tulisan ni saya nak letak tengah-tengah. Dan saya nak boldkan dia. Ada, kalau tulisan ni macam tak nampak, anda boleh letak latar belakang ni sikit. Shape fill ni. Okey. Dekat format shape ni, kalau anda nak bagi dia transparent pun boleh. Dan close. Dan saya nak satu lagi, saya klik macam ni. Saya boleh Ctrl D. Ctrl D maksudnya duplicate. Tulisan ni saya nak besarkan. Saya nak adjust lagi. Saya letak interior designer auto MLM anda kasa impian. Kasa impian. Okey, kita letak impian saja. Okey. Tulisan saya nak bubur putih. Latar belakang saya nak letak hitam. Saya klik dalam ni, right click, format shape. Saya bagi dia hitam betul. Close. Okey.
Ini saya adjust. Alright. Yang ini saya nak besarkan sikit sebab mudahnya saya cerita pasal Paint dan PowerPoint. Kebanyakan daripada kita ni dah expert PowerPoint, jadi saya gunakanlah PowerPoint. Lepas tu bila dah kita rasa okey, saya besarkan sedikit, pergi dekat bawah ni. Alright, ataupun nak besar lagi pun boleh. Bila dah siap dekat PowerPoint ni, saya boleh klik dekat print screen. Saya print screen lagi sekali, baru saya pergi ke Paint. Bila saya pergi kat Paint, saya tampal lagi sekali, Ctrl V. See, ini saya terus angkat macam tu. Dan sekarang saya boleh potong saya punya header. Saya klik select, saya ambil header saya dari sini katakan sampai ke sini. Okey. Lepas tu saya Ctrl X ataupun Ctrl C pun boleh. Apabila dah Ctrl C, saya klik new. Saya don't save. Kalau kotak ni besar, tolong kecilkan. Lepas tu Ctrl V, paste. Dan apabila telah siap, saya savekan. Contohnya saya bubuh nama dia gambar atas. Saya sambung semua sekali ya. Ingat cara nak tulis file name kena pendek dan tak ada jarak. Gambar atas, saya save kan. Saya save di dalam desktop. Lepas tu saya terus transfer ke tapak website. Saya buka FileZilla, klik di desktop, saya refresh. Gambar atas dah keluar. Klik sekali, upload. Bila dia tulis transfer complete, sekarang saya tahu gambar tadi telah dimasukkan ke tapak hosting dan telah ada URL. Okey, ingat cara tulis URL. Okey, katalah ini website saya buat website baru. Saya insert table, saya letak 2 table katakan. Dan dekat atas ni saya nak masukkan saya punya header kepala tadi. Jadi insert image http://tutorialgdi.ws. Jangan lupa cara nak tulis URL. Domain anda / nama file gambar atas.png. Don't use alternate text. Dan lebih kurang besar dia 778 sesuai untuk satu muka surat. Saya klik OK. Lihat, kalau saya nak centerkan ke tengah, saya double klik di sini, pergi dekat table, left ini jadikan center, klik OK. Sudah ke tengah. OK. Dan kalau saya nak hilangkan line-line ini, double klik di sini, table, border jadikan 0, 0, 0, klik OK. Lihat, nanti website saya boleh masukkan di bahagian sini. Dan apabila saya save, saya bubuh nama baru, saya upload ke tapak domain, dan kita boleh lihat di dalam internet. Okey, itu adalah cara menggunakan PowerPoint, menggunakan Paint dan teknik print screen untuk membuat anda punya design sendiri. Okey, header sendiri ataupun logo sendiri. Saya harap ia boleh membantu skill anda untuk mencantikkan website. Terima kasih.